Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah berjumpa kita kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh ubah sebuah komputer desktop lama anda tu untuk dijadikan sebuah server. Sebelum tu saya maklumkan dulu yang video ni saya dah pecahkan kepada beberapa bahagian. Jadi senarai topik dan juga senarai barang-barang yang saya gunakan dalam video ni saya dah tulis dekat video description dan saya juga dah pin kepada bahagian komen video ni. Jadi anda boleh rujuk ke sana lah kalau anda nak skip kepada bahagian yang anda nak tengok. Video ni sebenarnya adalah sambungan kepada yang video saya buat sebelum ni yang bertajuk DIY Mini Data Center di rumah. Masa tu saya dah rekod sebahagian video ni tapi disebabkan COVID maka tergendala lah sekejap. Okey, so kalau anda pernah tengok video saya yang satu lagi yang bertajuk Apa Rasa Internet 1 Gig, dalam video tu saya ada tunjuk network equipment yang saya pakai pada waktu tu. Dan salah satu daripada benda-benda tu adalah sebuah PC second hand yang saya gunakan sebagai sebuah server. Jadi bila saya tengokkan dalam video tu, ada ramai orang komen dan tanya macam mana nak set up sebuah server di rumah dan servis apa yang paling mudah dan berguna untuk kita install dalam server tu untuk kita pakai dekat rumah. Alright. Jadi memandangkan saya dah tukar network equipment saya semua dan nanti saya akan masukkan ke dalam sebuah server rack kan. So maka saya nak convert desktop PC tu supaya dia nampak lebih macam sebuah server yang kita boleh letak dalam rack. Sambil-sambil tu saya cerita jugalah. Semua barang-barang yang anda tengok dalam video yang saya duk pakai ni adalah barang second hand. Yang mana saya cari sama ada dekat Facebook Marketplace ataupun Carousel. Untuk nak convert sebuah desktop PC bagi nampak macam sebuah server, maka anda perlukanlah sebuah server casing. Jadi server case yang saya gunakan ni, saya beli secara second hand dari orang dekat Penang. Jumpa dalam Carousel. Harga dalam 200, siap post my KL. Alright, so model dia adalah RY2U350. Okay, jadi kalau anda nak beli server casing yang nampak macam ni, anda boleh beli dekat Lazada. Harga dia dalam 200 lebih kurang macam tu ikut model. Okay, so selain tu saya tengok ada ramai orang yang tanya saya pasal open rack yang saya gunakan ni. Macam yang saya cakap dalam video sebelum ni, rack tu berjenama Sound King dan itu adalah music equipment rack. Tapi network equipment macam ni macam switch ni, dia pun boleh masuk dalam tu juga sebab saiz dia ngam dengan tak berat sangat. Okay, jadi anda boleh beli beberapa jenis open rack ni dekat Shopee. Contohnya ada yang jenis boleh pasang terus kat dinding macam ni. Ataupun yang boleh letak atas meja macam ni kan. Saya tengok harga dia dalam RM90 sampai RM130 gitu, ikut dia punya saiz berapa U. Bagi yang tak tahu cara pengiraan saiz rack ni, saiz dia biasanya ditunjukkan dengan nilai U. U tu adalah unit. Jadi anda akan nampak saiz rack dia tulis 4U, 6U, 8U sampailah 47U. Malah ada yang lagi besar daripada tu. So 1U tu adalah yang 3 lubang ni. Tu dia punya standard size. Jadi barang-barang macam server ke, network equipment ke, kalau dia paling kecil, dia adalah 1U macam ni. Itu biasanya. Jadi bila kita nak beli rack kan, kita kena tahulah berapa banyak barang yang kita nak letak dalam tu. Contoh. Kalau saya beli satu rack 6U, maka saya boleh letak 6 biji switch macam ni. Sebab satu switch ni 1U. Jadi kalau anda nak beli, anda belilah ikut saiz keperluan anda. Tapi biasanya saya nasihatkan, beli yang saiz lebih sikit tak apa, jangan kurang. Sebab kalau tak cukup, anda kena beli rack yang baru. Sambil itu saya cerita sikit dekat anda. Rack ni biasanya dia ada beberapa jenis. Tapi yang paling mudah saya boleh cerita, biasanya anda akan jumpa dua jenis rack. Satu rack tu, dia panggil server rack. Dan satu lagi kita panggil dia switch rack. Okay, jadi apa yang membezakan dia adalah dia punya kedalaman tu. Sebab biasanya komputer server ni dia panjang. Jadi rack tu dia kena panjang. Tapi saiz lebar tu biasanya sama. Okay, kalau switch rack ni pula dia lagi pendek sikit. Sebab biasanya network equipment tu macam ni nampak. Dia pendek je. Okay, so mungkin anda nak tanyalah, so kenapa kita nak letak benda ni semua open rack ni dekat rumah? Sebenarnya senang je. Saja seronok. Best letak benda ni dekat rumah kalau sebelah PC ke apa ke, dia nampak sempoi. Benda ni dia sesuai untuk orang yang suka benda-benda teknikal ni. Jadi kalau macam contoh yang best kan, bila orang main rumah dia kagum lah sikit, dia kata, ada server kat rumah kan. Itulah dia. Okay, so cukuplah kita duk sembang pasal rack ni semua. Jom saya tunjuk dekat anda macam mana saya convert desktop PC saya untuk masuk ke dalam server punya casing. Tapi saya cerita siap-siap lah.
Bahagian seterusnya ni saya duk skru benda semua. Jadi kalau anda nak cepat, anda boleh skip lah. Pada bahagian hujung tu nanti, saya tunjuk satu contoh network service yang anda boleh install dalam server tu dan pakai dekat rumah anda. Sebelum tu saya kena cuci dulu saya punya desktop ni sebab dah berdebu teruk sangat, lama tak pernah cuci. Ni saya tunjuk salah satu cara untuk nak buang debu dalam komputer anda. Anda boleh pakai hair dryer ataupun hair blower ni. Benda ni saya beli untuk nak keringkan saya punya bulu kucing. Tapi saya tunjuklah, anda jangan pakai dia punya pemanas. Pakai dia punya yang kipas untuk sembuh angin cukup lah. Senang nak bawa keluar debu. Okey, jadi komputer ni semua dah bersih. Maka sekarang ni saya akan keluarkanlah semua barang-barang dalam ni untuk saya transfer masuk dalam server case. Alright, so bagi mereka-mereka yang berminat nak tahu casing apa saya pakai ni, casing ni nama dia Geek. Saya beli juga second hand lah. Tapi saya tak pasti ada lagi ke tak sebab saya tengok dekat website dia macam dah tak ada model ni, mungkin dah discontinue lah. Casing ni dia memang transparent atas bawah kiri kanan. Dia buat benda ni daripada akrilik. Jadi kalau anda jenis yang minat lampu-lampu RGB cantik lah letak dalam ni. Memang nampak terang lah satu bilik anda tu. Komputer yang saya pakai ni pun adalah komputer spek biasa saja. Dia adalah Intel i3 dengan 8GB RAM. Lepas tu MSI yang Micro ATX punya motherboard dengan drive 128GB M2. Benda tu semua saya beli second hand satu persatu. Bagi pengguna casing cap Geek model ni, mesti anda tahu dia punya power supply punya kabel ni anda kena lalu kot bahagian bawah. Jadi kalau nak bawa keluar balik, anda kena buka dia punya tapak semua tu lah. Tapi benda tu semua saya tak tunjuk lah dalam video ni. So sekarang ni saya dah keluarkan ke semua barang-barang dalam casing ni. Jadi bolehlah kita angkat casing ni untuk bagi giveaway. Nanti saya buat quiz, siapa boleh jawab quiz tu kita bagilah giveaway. Seterusnya saya kena gantikan CPU cooler tu sebab tak muat saya nak masukkan benda ni dalam server case tu. Server case tu dia nipis je, saiz dia 2U. Asalnya saya ingat mula-mula saya boleh pakai water cooling ni dalam tu, letak sekali, tapi memang tak muat. Jadi saya kena gantikan benda ni dengan satu low profile cooler. CPU cooler yang saya pakai sekarang ni dia adalah Cap Cooler Master. Ini adalah satu all-in-one ataupun AIO water cooling. Model dia adalah Master Liquid Light 120. Sama lah juga. Nanti saya tengoklah kalau bila dah sampai 90,000 subscriber, saya bagi benda ni sebagai giveaway. CPU cooler yang saya akan gunakan adalah daripada brand Johnsbone ni. Saya tak tahu betul ke tidak sebut kan. Model dia adalah HP 400. Jadi apa yang shock pasal cooler ni, dia punya ketinggian tu hanyalah 36mm. Jadi memang orang kata apa, nipis lah. Jadi sama juga, benda ni saya beli dekat Carousel. Jumpa kebetulan ada orang jual second hand. Ni saya tunjuk dekat anda. Dia punya CPU. So dia punya saiz kipas tu 100mm. Lepas tu anda tengok, nampak nipis je. Kalau saya cabut kipas tu, benda ni memang nipis betul. Jadi sama macam kebanyakan cooler di pasaran, anda boleh gunakan benda ni untuk Intel dan juga AMD. Anda boleh pergilah tengok dekat website dia dan tengok platform apa yang dia support. Jadi seterusnya saya akan prepare cooler ni dan pasang dia punya mounting bracket untuk Intel. Tapi saya percepatkan sajalah bahagian video ni, jadi anda tengoklah macam mana saya pasang dia punya mounting bracket tu. Alright, selesai pemasangan mounting bracket tu. Inilah rupa dia. Tapi anda tengok kan, memang nipis betul dalam ni. Seterusnya saya pasanglah CPU cooler tu dekat motherboard ni. So sambil-sambil tu saya gunakan ni Master Gel Pro punya thermal paste ni. Ni saya beli dulu masa nak buat yang apa ni, nak buat komputer saya sebelum ni. Jadi bentuk ada banyak lagi. So pakai ni je lah. Sebelum nak letak thermal paste tu, sempatlah saya pergi YouTube jap macam mana nak letak thermal paste kan. Jadi saya duk tengok dia pun duk tunjuk comparison lah dia kata letak X macam ni macam best. Saya pun try lah letak X macam ni. Bahagian untuk pasang cooler ni saya percepatkan sikit lah. Tapi kalau anda boleh tengok dekat situ, dia punya nut yang saya kena skru daripada belah belakang motherboard ni pun memang nipis betul. Tapi buat masa ni saya nut ni saya pasang dengan tangan dulu. Tapi sebenarnya dia ada bagi satu macam kepala khas untuk nak perketatkan nut tu. Ini yang saya kata kepala khas ataupun adapter yang untuk nak ketatkan nut tu. Tapi benda ni anda jangan tekan dia dekat atas motherboard sebab dia memang kena terus atas board tu. Macam ni saya cuma pulas je, saya tak tekan langsung sebab saya takut nanti kalau anda tekan dia sangat nanti dia bercala atas motherboard tu terus. Alright, selesai pemasangan CPU cooler tu. Ni saya tunjuk dekat anda dia punya nut dengan dia punya skru tu. Skru tu pun pendek, nut tu pun memang rendah. Tapi dekat belakang nut tu dia memang ada satu washer getah untuk nak elakkan daripada dia sentuh motherboard dekat belakang tu.
Inilah rupa cooler yang dah diletak dekat atas motherboard. Jadi kalau anda tengok daripada tepi macam ni pun anda nampak dia memang nipis lah. Sekarang saya akan prepare server casing ni pula. Sambil tu saya tunjuk dulu dah dekat anda. Jadi ketinggian server case ni adalah 2U ataupun saiz dia 2U. Jadi kalau anda tengok dia bercalak-calak sikit ni, biasalah sebab benda ni kan second hand. Okay, mari saya tunjuk dekat bahagian belakang ni pula. Jadi kalau anda tengok dekat sini, casing 2U ni kita boleh pakai power supply yang biasa tu. Jadi saya tak payah nak tukar power supply. Kalau saya ambil yang 1U tu, nanti saya kena cari satu power supply yang lagi nipis. Jadi cost lagi. Jadi bahagian seterusnya ni saya prepare lah casing ni untuk nak masukkan motherboard, power supply dan buat wiring semualah. Memandangkan ini adalah casing yang kita boleh mount dalam rack, maka dia bagilah dekat kita rack mounting ni. Jadi benda ni nanti kita akan pasang dekat kiri kanan casing ni lah. Jadi sekarang bolehlah kita masukkan komponen-komponen komputer tu. Tapi sebelum tu anda jangan lupa lah pasang panel belakang ni. Hari tu saya dah lupa dah sekali. Kena bawa keluar balik semua benda. Jadi kat sini sambil-sambil tu anda boleh tengok dia ada macam satu plastik dekat situ. Jadi plastik tu sebenarnya dia nak elakkan kita punya motherboard ni daripada bersentuh dengan besi casing tu bila kita pasang dia dekat situ. Untuk bahagian pemasangan ni saya percepatkanlah video dia, jadi anda tak payah nak tunggu tengok saya pasang semua komponen ni kan. Okey, tapi sambil tu saya share sikit, kalau anda nak pasang benda-benda macam network card ke apa ke, anda kena pastikan dia bagi yang bracket besi tu yang lebih rendah sikit. Jadi kita boleh mountkan benda tu kepada bahagian belakang dekat dalam casing yang rendah macam ni. Okey, jadi selesai pemasangan kabel semua. Jadi sekarang saya test dulu untuk tengok hidup ke tidak kalau kita turn on benda ni. Nampak gaya macam semua okey, kipas semua jalan. Okey, so ventilation untuk casing ni, kipas depan tu akan tarik angin dan keluar ke belakang lah. Okey, tapi sambil-sambil tu saya nak tunjuk satu benda dekat anda. Casing yang saya beli ni, dia tak ada lubang ventilation untuk dekat bahagian power supply tu. Jadi bila saya check, dia ada model-model lain yang ada lubang atas dekat power supply tu. Jadi yang tu lebih elok lah. Kalau macam ni bila saya tutup, dia tutup sekali tu atas kipas power supply tu. Jadi kipas tu macam tak berguna lah. Memandangkan semua ada okey, maka saya tutup dan skru baliklah casing ni. Jadi sekarang ni kita kena pasanglah dia punya mounting bracket dekat kiri kanan casing ni. Kalau anda beli casing macam ni, nanti masa nak pasang mounting bracket tu, pastikan anda gunakan ke semua skru yang dia bagi tu. Jangan kalau macam contohnya dia ada 3 lubang skru kat situ kan, anda jangan guna 2 lubang je. Sebab mounting bracket ni lah yang akan memegang server anda dekat dalam rack tu. Kali kalau benda tu tak kuat, takut dia jatuh nanti. Alright, jadi bila selesai pasang yang belah kiri, kita pasang yang belah kanan pula lah. Ok, so inilah dia rupa mounting bracket yang dah dipasang. Jadi kalau anda dah pasang tu kan, dah test lah angkat-angkat dia sikit, tengok ok ke tidak kan. Sampailah kita kepada bahagian terakhir pemasangan ni. Jadi sekarang saya akan mount server ni kepada open rack tu. Kalau anda tengok dekat sini, saya duk support server tu dengan sebelah tangan kan. Sebenarnya casing tu berat. Ini pun jenuh saya duk tahan, takut terlepas jatuh kan. Nah itu pun saya duk screw cepat-cepat. Jadi tengok ini pun dah nyaris nak terlepas dah. Sebab memang berat benda ni. Saya percepatkan sikit bahagian pemasangan ni. Okey, jadi skru tu saya pulas dengan tangan. Jadi sekarang ni saya pakai ni lah, apa benda ni, automatic screwdriver ni untuk nak bagi dia ketat betul-betul lah dekat situ. Jadi selesailah sudah migrasi komputer saya ni daripada desktop casing kepada server casing. So jadi sekarang ni semua dah berjalan lah. Sambil tu saya tunjuk pandangan daripada belah sisi juga. Jadi kalau anda tengok dekat sini, server case tu dia tak adalah panjang sangat. Hampir sama panjang macam network device lain. Kalau server case anda terlalu panjang, anda tak boleh mount kepada rack macam ni. Nanti dia terjongkit ke belakang. Dalam server tu saya install satu benda yang nama dia Proxmox. Jadi Proxmox ni dia boleh buat OS virtualization. Okey, kalau nak faham dengan mudah, Proxmox ni akan membolehkan kita untuk nak install bermacam-macam OS dalam satu komputer yang sama. Jadi kalau contohnya dekat sini anda tengok saya ada beberapa benda ni. So ada yang saya install Ubuntu, ada yang pfSense. Jadi inilah beberapa server yang saya ada sekarang ni lah. Okay, jadi satu benda yang saya akan tunjuk dekat sini adalah Pi-hole. Ini adalah salah satu servis yang saya rasa sangat berguna untuk anda install dalam rumah anda. Ini adalah web interface Pi-hole. Okay, Pi-hole ni dia adalah DNS server.
Okay, jadi apa yang saya buat adalah saya configure DNS server saya sendiri dan saya gunakan benda ni supaya semua barang-barang yang ada dalam rumah saya menggunakan DNS server private ni. Jadi dia tak gunakan Google ataupun Cloudflare. Okay, jadi Pi-hole ni dia ada banyak kebaikan dia, tapi antara benda yang paling bagusnya adalah dia boleh block domain tu. Jadi benda ni berguna untuk contoh lah kan, kita nak block iklan-iklan daripada keluar ke website, ataupun kita nak elakkan orang daripada pergi daripada website-website yang tak elok ataupun bahaya, contohnya macam tu lah kan. Jadi macam contohnya sebelum ni ada orang pernah tanya saya, dia kata macam mana dia nak block anak-anak dia daripada buka website-website yang tak elok. Jadi salah satu caranya adalah anda menggunakan benda-benda macam ni. Seperti yang anda boleh tengok dekat sini, Pi-hole ni dia boleh bagi banyak information yang berguna. Contohnya domain apa yang dia block, domain apa yang selalu orang buka, ataupun dengan bahasa mudahnya website apa yang selalu orang duk buka. Lepas tu siapa yang duk buka website itu dan bila dia duk buka website itu. Semua anda boleh nampak dengan Pi-hole ni. Untuk bahagian yang terakhir ni, saya tunjukkan satu demo yang mudah bagaimana saya gunakan Pi-hole ni dekat rumah saya. Jadi dekat Mac saya ni sekarang, dia tengah duk pakai DNS server daripada Google dan Cloudflare. Jadi saya nak tukar DNS server ni untuk menggunakan Pi-hole. Jadi saya masukkanlah IP address Pi-hole tu. Okay, so bila dah selesai buat benda tu semua, saya tekan OK dan apply. Jadi sekarang ni, komputer saya menggunakan DNS server yang saya buat ni lah. Okay, jadi sekarang macam mana kita nak test? Senang je. Saya cuba buka satu website yang saya tak pernah buka lagi sebelum ni. So website yang saya nak buka ni, nama dia Lycos. Betul. So geng-geng yang duk main internet lama-lama mesti anda tahu Lycos ni apa kan. Okay, so sekarang website ni dah buka. Jadi sekarang macam saya tunjuk dekat anda, macam mana Pi-hole boleh beritahu saya buka website apa. Saya buka query log dekat Pi-hole tu dan saya boleh cari perkataan Lycos tu. Saya tekan dekat dia untuk dapatkan detail log kan. Okay, jadi sekarang ni saya ambil balik yang screen network setting untuk Mac ni. Okay, jadi saya tunjuk dekat anda IP address komputer saya 10.0.0.137. Jadi kalau anda tengok balik dekat log tu, dia beritahu pada waktu sekian-sekian domain Lycos ni dibuka oleh klien mana. Jadi kalau anda tengok dekat belakang tu, dia tunjukkan klien semua tu. Jadi daripada sinilah anda boleh tahu komputer mana tengah duk cuba nak buka website ataupun domain mana pada waktu bila. Jadi information ni memang detail. Jadi itulah dia sedikit preview antara network services yang anda boleh gunakan di rumah anda. InsyaAllah dalam episod-episod seterusnya, saya akan tunjukkan dekat anda macam mana nak install dan configure Proxmox dan Pi-hole dalam server anda. Okey, so kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Jadi kalau episod ni membantu anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya juga nak ambil kesempatan ini untuk nak mengucapkan terima kasih kepada pihak 4S Professional kerana mereka sudi memberikan bermacam-macam benda pada saya untuk membolehkan saya buat kerja-kerja DIY. Contohnya dalam video kali ini, saya menggunakan mereka punya cordless screwdriver ni. So benda ni ada banyak feature, tapi yang paling saya suka adalah dia boleh buat macam ni. Nampak? Jadi anda boleh pakai dalam mode macam ni ataupun mode macam ni. Dan sambil itu saya tunjuk jugalah apa yang diberi sekali dalam kotak tu kan. Inilah apa yang anda akan dapat. Okay, jadi kalau anda berminat untuk nak mendapatkan 4S Professional Cordless Screwdriver ni, anda boleh beli di link Lazada berikut.